bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat yang lain membina Masjid Nabawi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya mengangkat batu untuk membina masjid. Dan pada waktu itu Rasulullah telah mengangkat batu untuk meletakkan di atas beberapa batu yang lain. Maka Usaid bin Huzair telah menyapa Rasulullah dan mengatakan bahawa, wahai Rasulullah, berilah batu itu kepadaku biar aku mengangkat batu itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, biarlah aku yang mengangkat batu tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat batu tersebut dan meletak di atas batu-batu yang lain. Dan Rasulullah berkata, akulah Nabi yang berkata dan beramal dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis yang diadakan oleh penganjur pada malam ini telah membuktikan bahawa penganjur kita adalah orang yang telah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan majlis untuk memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah, mendekatkan dengan pada Al-Quran pada masyarakat, menunjukkan bahawa penganjur adalah orang yang berkata dan juga beramal dengan apa yang mereka katakan. Dan sewaktu pembinaan masjid tersebut, seorang pemuda daripada kalangan sahabat namanya Uthman bin Mas'ud, dan beliau ini adalah orang yang menjaga penampilan. Pakaiannya itu mesti cantik, tidak ada debu dan sebagainya. Maka ketika mana orang lain sibuk-sibuk mengangkat baju kotor, membuat tampalan-tampalan daripada tanah-tanah liat dengan batu tersebut, Uthman bin Mas'ud melihat sahaja kerana apa? Kerana tidak mahu bajunya kotor daripada melakukan demikian. Maka Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala telah menempelak bahawa orang yang kotor pakaian mereka itu, sama ada mereka berdiri, duduk, baring dan sebagainya untuk mendirikan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada orang yang berdiri, duduk dan tidak berbuat apa-apa. Hari ini penganjur telah melakukan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan sesuatu pembinaan asas supaya kita semua ini berada bersama Al-Quran dan juga bersama salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita yang tidak hadir kepada hadir majlis ini, kesemuanya adalah seperti orang-orang, seperti para sahabat radhiyallahu anhum yang membina masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada orang yang tidak datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu, bersyukurlah kita di saat kita hari ini keruntuhan iman, maka di saat inilah kita membina iman sebagaimana kukuhnya Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika mana Abdullah bin Ubay bin Salul nak meninggal dunia pada waktu itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini memang terkenal ketua kaum munafik. Maka Rasulullah pergi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul waktu nazaknya, dan Abdullah bin Ubay bin Salul memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baju baginda yang baginda pakai. Maka Rasulullah pun menanggalkan bajunya. Lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Abdullah bin Ubay bin Salul telah melemparkan kekejian, caci maki, tidak mengikut perintah baginda, menghasut orang lain tidak mengikut baginda,
tetapi baginda telah membalasnya dengan sesuatu yang tidak dijangka. Tapi Sayyidina Umar yang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Wahai Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafik pada waktu itu yang menyusahkan baginda dan umat Islam, mengapa baginda perlu menanggalkan bajunya dan memberi? Dan pada waktu itu semua sahabat tahu, apa-apa yang berkaitan dengan silah kepada Rasulullah pasti akan menyelamatkan mereka. Kita hari ini mulia adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini tidak akan mendapat kemuliaan kalau kita tidak ada silah dengan Rasulullah. Orang munafik yang selalu mengkeji Rasulullah pun faham, tahu bahawa baju yang dipakai oleh Rasulullah akan menyelamatkan dia di dalam kubur, dan memohon kepada Rasulullah. Sayyidina Umar kata pada Rasulullah, apakah kau perlu menyelamatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, diamlah kau wahai Umar. Dan baju tersebut disarungkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua orang memerlukan kepada Rasulullah. Dan hari ini, mengapa kita perlu tinggalkan Al-Quran? Kerana Al-Quran itu ialah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kepada kita. Mengapa kita perlu tinggalkan Al-Quran? Mengapa? Kalau ada janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini dibawa ke dalam majlis ini, berduyun orang datang. Tetapi mengapa kita buat ihtifal Quran, baca Quran, tak ada orang datang? Sedangkan mukjizat kubra yang terjaga, rambut tu, apa saja yang berkaitan nisbah pada Rasulullah, itu semua tidak terjaga. Tetapi Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang jaga. Tetapi hari ini bila dibuat ihtifal Quran, tak ada siapa yang datang. Sedangkan itu sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai Rasulullah perlulah mencintai Al-Quran. Seperti mana kata seorang ulama yang mengarang tasawuf moden, Hamka, Dr. Hamka mengatakan, kalau kalian mencintai mawar, kalian perlu mencintai daunnya, rantingnya, batangnya, tanahnya. Kalian tidak boleh hanya mencintai mawar, kerana mawar pasti tidak akan hidup tanpa ranting, daun, dan batang dan sebagainya. Kalau kalian betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, nescaya kalian juga pasti akan mencintai Al-Quranul Karim. Mengapa hari ini mulut kita ini berkata, kami cinta Allah, kami cinta Rasul, tetapi bila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, merah telinga. Kalau ada siaran langsung tilawatul Quran, minta tukar dan sebagainya. Mengapa? Kerana hati ini adalah hati orang-orang munafik. Cinta orang munafik. Hanya mulut yang mengatakan cinta kepada Allah, telinga tidak mengatakan aku cinta kepada Allah. Hati tidak mengatakan aku cinta kepada Allah. Anggota tidak mengatakan aku cinta kepada Allah dengan menelusuri beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu ialah Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Siapa yang mencintai Rasulullah mestilah mencintai Al-Quran, kerana Al-Quran itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi justru itu, buangkanlah rasa munafik kita di dalam hati kita. Buangkanlah rasa munafik di dalam hati kita. Cinta-cinta palsu yang mengatakan bahawa aku mencintai Rasulullah, mencintai Allah, namun dalam sehariannya tidak pernah membaca satu ayat daripada Al-Quran. Buangkanlah, jauhkanlah, bersihkanlah hati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Berjayalah pada mereka yang membersihkan hati mereka. Marilah kita sama-sama bersihkan hati kita.
dengan mencintai sepenuh hati kepada Allah dan Rasul, mencintai ayat-ayat suci Al-Quran dan mempertahankannya dan beramal dengannya. Dan terima kasih kerana Allah telah mengajak kita dalam majlis ini. Dengan majlis ini menjadi saksi di akhirat kelak bahawa kita mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mencintai Rasul lebih daripada segala-galanya. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya gharam. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya gharam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya Rabbi. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya Rabbi. Nabiyyun ana asrat takwini min amikun fayakun ya Rabbi. Nabiyyun kana asrat takwini min amikun fayakun ya Rabbi. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya Rabbi. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya Rabbi. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mari sama-sama kita sebut nama Allah. Allah ya Allah ya Allah. Tidak, penuhkan basahkan wajah kalian dengan menyebut kalimat Allah. Allah ya Allah. Marilah beramai-ramai pada malam ini. Bukalah pintu langit dengan keberkahan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Allah. Di dalam Al-Quran ada dikatakan, orang munafik itu adalah orang yang paling sedikit menyebut nama Allah. Marilah sama-sama menyebut nama Allah dengan lidah kalian. Kuatkan lagi nama Allah. Dia bergema pelentong ini, bumi pelentong ini diberkati dengan Allah, dengan rahmat-rahmat Allah. Biar pintu langit pada malam ini terbuka dengan rahmat dan berkat daripada Allah.
yang mengetahui berapa degup jantung kita. Wahai Allah, yang mengetahui berapa bilangan batu-batu yang ada di dalam dunia ini. Ya Allah, berikanlah hati kami ini hati yang mengingatimu, yang mencintaimu, yang membasahkan lidah kami dengan menyebut namamu. Allah, ya Allah. Marilah ramai-ramai menyebut nama Allah. Janganlah berpura-pura dengan mencintai Allah, tetapi hati masih tidak mencintai Allah. Allah, ya Allah.